ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير فقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan daripadanya dapat kita berkumpul di rumah Allah pada pagi ini dan dikurniakan rezeki untuk solat subuh secara berjemaah. Jadi alhamdulillah, ada disebutkan dalam hadis orang yang solat Isyak dan subuh secara berjemaah ni Allah bagi pahala kepada dia seolah-olah dia beribadah sepanjang-panjang malam. Jadi untunglah orang yang sering melazimi masjid untuk solat berjemaah. Solat Isyak dan solat subuh juga disebutkan dalam hadis sebagai solat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Bahkan ketika zaman Nabi SAW, dua solat ni lah yang selalu orang-orang munafik ni depa tuang, depa ponting. Sebab apa? Sebab zaman Nabi SAW di masjid tidak ada lampu, obor pun tak ada, api apa tak ada, gelap gelita. Jadi siapa mai siapa tak mai tak tahu. Tapi kalau semayang yang cerah, yang nampak, orang munafik mai. Orang munafik mai masjid tu kan. Kita zaman lah ni tak ada dah orang munafik ni. Tapi masjid-masjid kosong. Jadi tok-tok guru kami kata, orang munafik kalau dia hidup di akhir zaman ni, dia pun pening. Hampa lagi jahat pada aku. Orang munafik di zaman Nabi SAW ni dikatakan bila mereka berzikir lepas asar tu, dia zikir sampai maghrib. Zikir tu. Nak abang mai kata walaupun mereka ni munafik, kafir, munafik kafir ni, mana kata mereka ni ucap syahadah secara palsu, mohong saja, pun dalam keadaan ibadahnya cukup hebat, kerana terkesan dengan suasana ibadah para sahabat Nabi, terkesan dengan suasana. Semua orang main masjid, semua orang time azan tutup kedai, semua orang lepas sembahyang berzikir, mereka pun terkesan. Kalau tak buat tu, orang akan kata sah dah dia ni munafik ni. Jadi mereka pun terpaksa duduk zikir, semayang dan sebagainya. Tapi Nabi SAW beritahu, hak subuh dengan Isyak, hak tu mereka berat, mereka tak mau main. Dan mereka tahu kalau mereka tak main pun orang tak tahu, pasal gelap. Lampu yang pertama dibawa ke Masjid An-Nabawi ialah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman Nabi tak ada, zaman Abu Bakar tak ada. Abu Bakar meninggal, Umar masuk sebagai khalifah, barulah ketika itu dipasang obor kan. Kalau obor-obor tu macam sotong tu kan, obor disangkut dekat dinding Masjid An-Nabawi sebagai lampu, pelita, pasang pelita. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan beliau perintahkan kepada Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu untuk memasang pelita tersebut di dalam Masjid Nabawi. Masa itulah baru tahu siapa mai sembahyang subuh, siapa tak mai. Sebelum tu tak tahu, gelap gelita, dengar suara ya.
Dengar suara je. Walau bagaimanapun, Masjid An-Nabawi digelar sebagai Madinah Al-Munawwarah. Madinah tu maksud dia pekan lah, bandar. Bandar. City. Orang putih kata city. Munawwarah daripada perkataan nur, cahaya. Al-Munawwarah yang bercahaya. Tapi tak ada cahaya. Tak ada. Gelap. Waktu malam gelap. Waktu subuh gelap. Jadi yang dimaknakan dengan nur di sini ialah cahaya hidayah, iaitu petunjuk. Siapa yang masuk ke Madinah, dia akan mendapat satu cahaya petunjuk daripada Allah. Daripada jahat jadi baik, yang baik jadi semakin baik. Itu Madinah Al-Munawwarah. Dan dia punya cahaya hidayah tu bermula daripada Madinah dan dia tersebar ke seluruh alam. Hari ini ulama kata semua masjid-masjid dan surau yang ada di atas muka bumi ini merupakan anak-anak ataupun cawangan kepada masjid-masjid utama, iaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Anak-anak dia. Jadi kalau tak ada Masjid Nabawi, tak ada Masjid Bait Untak ni. Jadi disebabkan nur daripada Masjid Nabawi itu main ke sini, terbinalah masjid di tempat kita. Ini adalah serpihan daripada nur yang datang daripada Madinah, dibawa ke kita, dan kita pun masuk ke dalam masjid menjadi tempat islah kepada kita. Tempat di mana kita beribadah, berzikir, kuliah, dapatkan khabar-khabar tentang akhirat, khabar tentang Allah dan Rasul. Di mana? Di masjid. Ada satu nur yang kita tak nampak, tapi dia masuk dalam diri kita. Bila kita sering melazimi masjid, nur tu masuk dalam diri kita, dan kita akan dapat rasakan sesuatu di dalam hati kita. Jadi orang yang biasa masjid ni, kalau tak dapat pergi masjid, dia rasa lain macam. Tapi orang yang tak biasa pergi masjid, dia tak dapat nur tu. Jadi masjid tutup ke, buka ke, dia tak kisah. Dia tak kisah. Tapi bagi orang yang biasa, dia rasa kehilangan nur. Jadi Alhamdulillah di Parit Buntang ni, Allah SWT bagi barakah. Masjid tetap beroperasi seperti biasa dengan jumlah yang ramai. Kalau dibelah sikit je masuk ke di Buang Tebal sana, tak boleh dah. Jadi syukurlah Allah SWT bagi kita nikmat, barakah di tempat kita ni. Baik. Yang pertama, paling utama, jangan lupa kita betulkan niat dulu. Duduk dalam majlis untuk sukakan Allah. Niat dalam hati kita sahaja, aku duduk dalam majlis ini kerana Allah Ta'ala. Kerana apabila tidak niat, tak dapat pahala. Ilmu dapat, pahala tak dapat. Keduanya, jangan lupa niat iktikaf. Sahaja aku iktikaf dalam masjid ini, sunat kerana Ta'ala. Rugi kalau tak niat iktikaf. Iktikaf ni Allah nak bagi pahala percuma dekat kita. Baik, kita baca doa sikit sebelum kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahirabbil alamin. Muka surat 7, bab yang pertama, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Baik, ni dia punya kandungan dia lah. Yang pertama, kemungkaran berleluasa dalam masyarakat, peperangan demi peperangan, dan Islam kembali asing dari pandangan orang Islam sendiri. Yang kedua, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis. Yang ketiga, keruntuhan kota Madinah Al-Munawwarah. Yang keempat, Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. 4.1, tanda-tanda Imam Mahdi akan dibai'ah. 4.2, membai'ah Imam Mahdi. 4.3, sifat-sifat Imam Mahdi. 4.4, lamanya pemerintahan Imam Mahdi. 4.5, pemegang benderanya. 4.6, gempa bumi yang akan menelan tentera As-Sufyani. 4.7, Imam Mahdi mengumpulkan kekuatan tenteranya. 4.8, pertempuran antara Imam Mahdi dengan As-Sufyani. As-Sufyani ni orang Islam juga, tuan-tuan. Imam Mahdi akan berperang dengan orang Islam sendiri.
yang mana mereka ini adalah orang Islam tapi mengikut Dajjal secara tidak sedar. Itu yang kita risau, nanti kita akan bahas. 4.9 menundukkan India. India di sini bukan India yang sekarang kita faham. Tapi dalam hadis disebutkan Al-Hind. Al-Hind di situ merangkumi beberapa negara. Antaranya India yang sekarang itulah. Termasuk juga Pakistan, termasuk juga Bangladesh dan apa atas dia tu Nepal. Itu semua disebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Al-Hind. Al-Hind. Dalam bahasa Hindi disebut Hindustan lah. Hindustan. Tanah Hind. Tan tu bahasa Farsi, maksud dia tempat. Hindustan, tempat bagi orang-orang Hindi. Kalau Afghanistan, tempat bagi kaum Afghan. Kalau Pakistan, maksud dia tempat yang suci. Pak maksud dia suci, bersih, di dalam bahasa Urdu dan juga dalam bahasa Farsi. Saya dulu di Afrika kena cakap Urdu sebab guru-guru kami orang-orang Pakistan, orang India daripada Gujarat. Jadi silibus dalam madrasah kami ni bahasa Urdu. Kitab kita Arab. Tapi bahas daripada guru tu menggunakan bahasa Urdu. Duduk 6 tahun sana, mau tak mau kena pandai cakap Urdu. Balik tengok cerita Hindustan, tak payah pakai subtitle. Jadi tan maksud dia tempat. Dalam bahasa Urdu pun sama, dalam bahasa Farsi pun sama. Kalau kubur tuan-tuan, mereka panggil Kabaristan. Kabaristan. Kabar tu kubur lah. Tan tu tempat, tempat dikuburkan. Baik. Berita pencerobohan bangsa Rom, Eropah Timur atau Italy di kawasan A'maq dan ataupun Dabiq, dan 4.11 penaklukan Konstantiniyah. Orang putih sebut Constantinople, iaitu di Istanbul, Turki pada hari ini. Baik. Kita masuk yang pertama, muka surat 9, kemungkaran berleluasa di masyarakat, peperangan demi peperangan, dan Islam kembali asing dari pandangan orang Islam sendiri. Sebenarnya kesemua gejala buruk dan huru-hara akhir zaman telah kita sebutkan dalam buku 40 hadis peristiwa akhir zaman. Syekh Fahmi ini dia ada satu lagi kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang itu kitab yang lain. Jadi dalam tu sudah dinyatakan hadis-hadis berkenaan dengan gejala-gejala buruk yang berlaku di akhir zaman. Yang baru kita singgungkan dalam mukadimah tadi adalah sebagai tanda-tanda hampirnya kemunculan Dajjal. Jadi suasana masyarakat kita di hari ini adalah ke arah persediaan menerima kedatangan Dajjal. Kerosakan akan terus bertambah banyak sehingga apabila Dajjal muncul, orang tidak begitu asing dengan kesesatan yang dibawanya. Makna kata normalisasi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat, dia akan jadi satu benda yang normal pada satu hari nanti. Bahkan di sebahagian masyarakat, kemunculan Dajjal adalah merupakan kehadiran seorang tokoh yang sangat dinanti-nantikan. Bagi orang Yahudi, tuan-tuan, dalam kitab mereka lah, kitab Talmud mereka, dan juga dalam kitab karangan Rabbai mereka ni, yang saya pernah buat kajian, pasal kami ada apa orang kata subjek perbandingan agama. Jadi kena buka kitab Bible, kena buka Taurah, Talmud dan sebagainya. Bila saya cari pasal Dajjal, dalam karangan orang-orang Yahudi ini, bagi mereka Dajjal tu Imam Mahdi dah. Dan Dajjal yang sebenar adalah Imam Mahdi mereka. Faham tak? Mereka dalam ajaran agama mereka, lebih kurang macam kita akan ada satu watak jahat nama dia Dajjal, merosakkan bumi, kemudian akan diselamatkan oleh satu watak baik, iaitu Imam Mahdi yang datang daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal yang jahat itu daripada keturunan Bani Israel. Tapi bila kisah ni
diriwayatkan oleh orang-orang Yahudi, dia jadi terbalik. Yang jahat tu Mahdi, kerana dia daripada keturunan Nabi Muhammad. Sebab bagi mereka Nabi Muhammad dan keturunan dia semua sesat. Dan yang baik itu Dajjal, sebab dia datang daripada Bani Israel. Maka mereka menyediakan negara Israel itu untuk Dajjal memerintah daripada situ. Nah, sebab tu mereka sungguh-sungguh nak bina kerajaan Israel tersebut, menggunakan nama Israel untuk pusat ataupun HQ lah, pusat pemerintahan kepada Dajjal. Sebab Dajjal ni Bani Israel, keturunan Israel, orang-orang Yahudi jugalah. Nah, jadi dia terbalik. Dia disebut sebagai King of Jews, kalau dalam kitab mereka lah, raja kepada semua orang Yahudi. Dan digelar sebagai Messiah, M-E-S-S-I-A-H, Messiah. Yang mana bila kita terjemahkan dalam bahasa kita, makna dia penyelamat. The Savior, orang putih kata, penyelamat, yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi daripada ditindas dan akan menjadikan mereka sebagai kaum yang teragung di atas muka bumi, tak boleh disentuh, tak boleh dikenakan apa-apa tindakan mahkamah undang-undang, tak kira apa PBB ke apa ke, tak boleh buat apa kat mereka. Dan pada hari ini negara Israel itu macam itulah. Mereka boleh, orang kata, violate ataupun mengkhianati perjanjian-perjanjian antarabangsa dan tak dikenakan apa-apa tindakan. OIC ke apa-apa bertemu, kami mengutuk, boleh kutuk je lah, mengutuk perbuatan Israel, mengutuk perbuatan, boleh kutuk je lah, tapi tak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Tapi kalau negara lain buat perangai, negara lain yang buat hal, sat saja mahkamah dunia kan buat macam-macam sekatan lah, inilah itulah. Tapi Israel bebas buat apa yang dia nak. Jadi bila benda ni berlaku, orang-orang Israel semakin kuat iman mereka bahawa Dajjal itu adalah penyelamat mereka. Dan mereka benar-benar menjadi satu kaum yang dimuliakan di atas muka bumi, melebihi kaum-kaum yang lain. Bila mereka tengok mereka buat apa pun tak kena apa, PBB tak boleh buat apa, UN tak boleh buat apa, Geneva tak boleh buat apa, mereka rasa, gah, betul dah ni. Apa yang dikatakan oleh para ulama kami ni betul dah lah. Raja kami ni yang akan membawa dan memuliakan balik Bani Israel ni. Duk nampak dah mereka kata. Jadi semakin teballah kepercayaan mereka bahawa mereka ini adalah kaum yang paling agung. Dalam ajaran Yahudi, selain orang yang berdarah Bani Israel, mereka disebut sebagai Goyim, G-O-Y-Y-I-M. Goyim ni maksud dia haiwan. Jadi dalam ajaran mereka, orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi dikira sebagai manusia, selain daripada berdarah Yahudi dikira sebagai haiwan. Makna kata hak mereka sama seperti haiwan saja. Mereka tak boleh sama rata dengan kita. Undang-undang tak boleh sama dengan kita. Kalau mereka buat jenayah pada kita, mereka dikenakan hukuman berat. Kalau kita buat jenayah kat mereka, tak dikenakan hukuman berat. Macam tu. Dia satu undang-undang yang kalau bahasa undang-undang disebut apartheid. Racism ataupun perkauman yang sangat tebal lah. Dia negara apartheid yang masih ada di atas muka bumi pada hari ini. Kalau ikutkan Malaysia ni, dia mengamalkan dasar anti-apartheid. Jadi dulu ketika zaman Tun Mahathir memerintah dulu, bila dia jadikan negara Malaysia sebagai negara anti-apartheid, maka ada dua negara yang kita ada travel ban. Tak boleh kita pergi ke sana, mereka tak boleh mai ke sini, hubungan diplomatik diputuskan. Ada dua negara. Yang pertama Israel, yang kedua South Africa. Sebab dua negara ini mengamalkan dasar politik apartheid, iaitu memisahkan mengikut kasta, mengikut race dari sudut undang-undang. Saya mengaji di South Africa sebab mereka dah hapuskan dah dasar apartheid tu. Jadi Malaysia pun
angkat travel ban dan kita pun boleh ke sana, mereka boleh mai ke sini dan hubungan diplomatik dijalankan. Dan saya duduk di sana dulu 6 tahun dan masih nampak kesan dia. Orang yang kulit berwarna duduk di satu kawasan, orang yang kulit putih duduk satu kawasan. Walaupun undang-undang tidak lagi orang kata mengikut dasar apartheid, tapi manusia punya perangai itu masih macam tu lagi sebab terkesan. Baru lagi cerita dah. Dia dari sudut undang-undang ni, makna kata undang-undang dari sudut undang-undang negara. Kalau orang putih buat macam ni, dia punya undang-undang macam lain. Kalau orang hitam buat macam ni, undang-undang macam lain. Undang-undang dari sudut pendidikan, politik apa semua dia ada dia punya kasta dia. Itu dasar apartheid. Tapi kalau negara tu tidak mengamalkan dasar apartheid, tapi dia punya kaum dalam tu yang perkauman sesama mereka, yang tu tak dikira sebagai apartheid. Apartheid ni ialah negara yang mengamalkan dasar perkauman dalam undang-undang. Kalau kita pergi ke Palestin, saya biasa pergi ke Palestin sebab saya mengaji di Jordan, sebelah tu Palestin. Rumah saya dengan Palestin 45 minit ya. Saya pergi sekali tahun 2018, awal tahun 2018 saya pergi dengan mak ayah saya sekali, bawa depa main ke Jordan, saya bawa pergi sana. Dan nampak jelas dia punya apartheid dia, sebab setiap kawasan Jews, kawasan-kawasan orang-orang Yahudi, dia ada tol. Ada tol. Dan hanya orang yang mempunyai kad sahaja boleh dibenarkan masuk, dan juga yang mempunyai pasport luar, yang mana dalam dia ada visa pelancong, baru boleh masuk. Tapi kawasan selain kawasan orang Yahudi, tak ada apa-apa tol, bebas, boleh pergi mana saja. Tapi mereka akan letak satu signboard warna merah. Dia tulis kat situ, bahaya, nyawa anda terancam jika anda masuk ke kawasan ni. Itu semua kawasan orang Islam. Dia bubuh papan tanda tu. Tuan-tuan boleh Google, ada di Google. Saya tengok sendiri depan mata. Hak tu apartheid. Orang Palestin, orang Islam yang duduk di situ tak boleh langsung masuk ke kawasan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi bebas masuk ke kawasan mana-mana pun. Hak tu dasar apartheid. Tapi mereka bagi peringatan lah, jangan masuk. Kalau masuk, nyawa anda terancam. Dan di sekeliling kawasan orang-orang Yahudi ni, mereka buat tembok yang tinggi-tinggi, lagi-lagi di highway mereka. Sebab apa? Mereka kata orang-orang Palestin suka panjat tembok tu, baling batu dekat highway, menyebabkan mereka, highway kan orang bawa laju kereta, menyebabkan aksiden dan sebagainya. Jadi mereka buat tinggi-tinggi di sepanjang highway mereka, sebab takut ada yang lepas masuk dan buang sesuatu di atas highway. Banyaklah. Jadi tu apartheid. Baik. Jadi tokoh yang sangat dinanti-nantikan ini disebut sebagai Mesiah. Dalam agama Yahudi, Mesiah mereka ialah Dajjal, sebab Bani Israel. Mesiah kita pun ada Mesiah juga. Kita pun ada the Savior kita juga, penyelamat kita, iaitu Imam Al-Mahdi, yang datang daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal keturunan Bani Israel. Dan bagi orang Kristian pun ada Mesiah mereka juga, yang mereka sebut sebagai Jesus Christ. Yang tu Nabi Isa alaihi salam bagi mereka, yang mana Nabi Isa akan jadi King of the world bagi orang Kristian. Jadi orang Kristian tunggu Nabi Isa, orang Yahudi tunggu Dajjal, kita orang Islam tunggu Imam Mahdi. Dan tiga-tiga ni akan mai. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, tiga-tiga ni akan mai. Jadi masa tu kita kena buat pilihan, mana satu ikutan kita. Nak ikut Dajjal ke? Ataupun nak ikut Nabi Isa ke? Ataupun nak ikut Imam Mahdi ke? Yang mana? Kalau menurut hadis, Nabi suruh ikut dua orang tu, Imam Mahdi dengan Nabi Isa AS. Tapi menurut hadis juga, Dajjal yang datang tu, dia menyamar sebagai Nabi Isa. Jadi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak tahu mana satu betul, mana satu salah? Dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis sahih, ketika Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia bertemu dengan Dajjal. Satu-satunya sahabat Nabi yang pernah melihat Dajjal, nama dia Tamim Ad-Dari. Dia seorang je pernah melihat Dajjal. Real punya. Cerita dia hari itu saya dah cerita kan. Dia terdampar di sebuah pulau. Dekat dalam pulau tu bertemu dengan satu binatang yang
penuh dengan bulu depan belakang tak kenal. Dia kata, ada satu orang lelaki sedang menunggu kamu, mailah masuk ke dalam. Seperti satu macam biara, satu bangunan. Ada yang kata gua, ada yang kata satu macam bangunan ibadah. Masuk ke dalam tu dan dia dapati ada satu orang laki-laki yang badan dia besar dan sedang diikat di rantai tangan dia, dan juga leher dia diikat dengan rantai. Itulah Dajjal. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dalam hadis tu, Tamim Ad-Dari apabila bertanya siapakah kamu, Dajjal memperkenalkan diri dia. Dia kata, ana Al-Masih, aku ialah Al-Masih. Dia tak kata aku ni Dajjal tak. Dia kata diri dia Al-Masih. Al-Masih ini dalam bahasa mereka Mesiah lah. Mesiah tu lah. Dalam bahasa Arab disebut Al-Masih, maksud dia penyelamat. Al-Masih ni gelaran yang Allah beri kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Masih Isa bin Maryam, dalam Quran ada. Allah yang bagi gelaran kepada Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih. Dan Dajjal ni bila dia main nanti, dia akan mengaku dialah Al-Masih tu. Jadi dia akan datang sebagai satu watak yang baik, tuan-tuan. Dia akan main sebagai satu watak yang baik. Satu orang yang nampak soleh, yang nampak pemurah, yang akan bagi bantuan sana sini. Dia akan main sebagai watak macam tu. Dan orang ramai akan tertipu dan mengikuti dia. Jadi bagi orang yang duk nampak dunia saja, jauh daripada ilmu-ilmu agama, jauh daripada khususnya ilmu fitan, bila Dajjal itu mai membawa perwatakan Nabi Isa, sat saja semua akan ikut. Sebab tu Imam Mahdi akan memerangi kaum muslimin sendiri, yang mana mereka ini mengikuti Dajjal tanpa mereka sedar. Itu yang kita risau. Baik. Masyarakat kita hari ini sudah banyak kehilangan nilai murni, banyak perkara penting dalam agama, tetapi masyarakat kita tidak memberikan perhatian yang sewajarnya, seperti ilmu yang dikatakan ilmu fardu ain oleh para ulama, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Kenyataannya ilmu ini tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Sebaliknya ilmu yang dikatakan fardu kifayah seperti sains, matematik dan lain-lain, hampir semua orang mempelajarinya. Pada hari ini tuan-tuan, ilmu agama tidak dianggap ilmu. Dia dianggap untuk golongan khusus. Bila kita pergi ke pusat ilmu ni di mana kan? Di sekolah, college, university, tu pusat ilmu. Tetapi ilmu agama, beriman pada Allah, malaikat, kitab, fitan, apa semua ni tidak diiktiraf sebagai ilmu di dalam pusat-pusat ilmu pada hari ini. Orang belajar apa ilmu agama di universiti, betul. Tapi dia menjadi satu bidang khusus sangat-sangat kepada orang yang mengambil kursus tu saja. Semua orang kalau nak pergi masuk medik ke, engineer ke, nak pergi masuk perhotelan pun, nak pergi masuk apa bidang-bidang lain pun, depa mesti kena lulus matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Hak tu semua kerana apa? Diiktiraf sebagai ilmu. Tapi kalau nak masuk yang bidang agama tu, dia hak tu saja akan diwajibkan ambil subjek agama, sebab dia nak masuk bidang agama. Jadi subjek-subjek yang lain tidak diwajibkan subjek agama, kerana tidak diiktiraf sebagai ilmu pada hari ini. Jadi ilmu agama ni dianaktirikan untuk orang yang khusus saja, orang yang nak saja, sebagai satu subjek pilihan saja. Dia bukan jadi subjek wajib kepada semua umat Islam. Sampai kan orang kata, hang ambil buat apa subjek apa pendidikan Islam, hang kan nak jadi doktor. Sampai keluar lagu tu. Dia jadi satu subjek pilihan. Pasal apa? Pasal inilah zaman dia, yang mana ilmu agama tidak lagi dikatakan ilmu, tetapi satu pengajian khusus untuk orang yang khusus. Sedangkan ilmu-ilmu agama ni lah hakikat ilmu yang sebenar. Yang lain-lain tu adalah fardu kifayah, yang mana bila kita mati tak kena tanya pun. Dan kalau kita belajar, manfaat kita di dunia, tapi di akhirat
dia tidak ditanya oleh Allah ataupun malaikat. Manakala agama punya ilmu di dunia bermanfaat, di akhirat kena tanya. Jadi kena ambil dua-dua, dan ilmu fardu ain lebih perlu diutamakan, ilmu-ilmu agama. Begitu pula masyarakat kita memandang rendah terhadap wanita yang menutup aurat dengan sempurna, tetapi tidak mereka merasa apa-apa kalau melihat wanita yang membuka aurat. Lah ni kalau tutup aurat, orang kata peluang dia jadi sikit, peluang dia nak kerja sini kerja situ jadi nipis. Sebab menutup aurat dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman. Kalau nak dapat pekerjaan yang lebih luas, dia punya skop dia, kena buka aurat, kena pakai ketat-ketat dan sebagainya. Begitulah seterusnya, banyak kewajipan yang diabaikan dan banyak maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau begitu keadaan masyarakat Islam hari ini, maka bagaimana pula keadaan mereka 10 tahun akan datang? Jadi suasana masyarakat terus sahaja membuat persediaan untuk menerima kemunculan Dajjal yang akan mengatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal, dan juga mengatakan neraka itu syurga, sebaliknya syurga itu neraka. Dalam suasana antarabangsa pula kita menyaksikan berlakunya penindasan, kezaliman, peperangan, gempa bumi. Semakin maju teknologi, semakin terseksa insan kerananya. Teknologi yang ditata oleh fahaman sekular barat dan berdasarkan kepada kepentingan peribadi telah banyak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Baik. Mahdi, last kali baru Dajjal. Baik. Yang kedua, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis, Jerusalem. Yerusalem. Kalau dalam apa dia punya Arab dia lah. Tapi dalam bahasa Inggeris dia Jerusalem. Baik. Kelihatannya tanda yang lebih awal yang dapat dirasakan sekarang ini ialah pembangunan yang semakin meningkat di kawasan Jerusalem. Tanah-tanah orang Arab Palestin terus sahaja dibeli atau dirampas oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka mendirikan bangunan yang besar-besar, terutamanya di bandar baru Quds sebelah barat Baitul Maqdis. Bahkan rampasan juga berlaku dengan kejamnya, terutamanya di sebelah timur Baitul Maqdis, tebing barat Sungai Jordan. Pencerobohan Yahudi terhadap hak-hak orang Palestin ini merupakan satu perkara yang telah diketahui oleh masyarakat dunia. Maka ini sebagai satu tanda bahawa kiamat sudah hampir tiba. Baik. Berkenaan dengan Baitul Maqdis, saya dah pergi tengok sendiri, dan dia ni kalau Al-Quds tu, Al-Quds, Baitul Maqdis ni dia satu bandar. Satu bandar yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Dia adalah satu kota. Kota tu disebut Al-Quds. Al-Quds, Al-Qudus lah, Kudus. Al-Quds kalau dalam bahasa Arab dia. Dia satu kota, bulat, ditutupi dengan bukan bangunan. Kalau zaman Salahuddin dulu depa buat wall, dinding menutupi bandar tersebut. Jadi dia ada old city dan dia ada new city. Old city dia kecil je. Dalam tu ada kompleks Masjidil Aqsa, dan ada juga tempat orang Yahudi punya duk semayang tu, dan juga dia pecah kepada 4. Satu lagi Kristian. Kristian tu dia pecah 2. Satu Armenian Kristian, satu lagi Kristian yang biasa punya. Dia ada pecah 4 tempat dia. Jadi orang Islam satu kawasan, orang Yahudi satu kawasan, Armenian satu kawasan, dan Kristian satu kawasan. Kompleks tu dia pecah 4. Jadi depa buat di sekeliling tu wall. Ini daripada zaman Salahuddin lagi. Dan depa kekalkan sampai ke hari ini. Jadi bila kita pergi ke sana, ada bandak baru di sekeliling dia. Bandak baru tu bila kita nak masuk ada tol macam saya cakap tadi tu. Bila dah sampai dekat hotel sekeliling situ, barulah akan nampak dia punya dinding lama ni. Dinding besar lama sangat. Boleh nampak dia punya bentuk dia tu kuno dan tradisional lah. Jadi kalau ada tour guide, dia akan bagi tahulah ini daripada zaman bila apa-apa semua, kita akan masuk kat situ. Masuk dekat situ akan ada lagi tol. Orang Yahudi dengan Zionis lah, dengan senjata apa semua masuk ke dalam. Baik. Jadi Al-Quds tu ialah kota yang kecil tu. Yang kecil tu. Tapi sekarang dia dah besarkan. Jadi di keliling dia pun menjadi kota Al-Quds juga, dipanggil juga sebagai Baitul Maqdis. Baik. Sebelum ni
dia punya pembangunan dia biasa-biasa saja di situ. Mereka lebih fokus untuk orang kata menjaga keaslian ataupun dia punya, sebab dia bangunan lama. Dia bangunan city bandar yang lama. Bandar yang sangat lama. Jadi mereka nak kekalkan dia punya bentuk tradisional dia. Bentuk yang lama. Jadi tak banyak pembangunan dilakukan di sekeliling dia. Tetapi tuan-tuan, pada tahun 2017, Presiden Amerika masa itu Donald Trump telah mengumumkan dan mewartakan Baitul Maqdis itu ataupun Al-Quds ataupun Jerusalem itu sebagai asimah kepada Israel. Asimah ni maksud dia ibu negeri. Sebelum tu ibu negeri negara Israel, negara haram Israel ni, dia punya ibu negeri dekat Tel Aviv. Di sana. Jadi semua kedutaan-kedutaan ada di sana. Malaysia tak ada hubungan diplomatik, jadi kita tak ada kedutaan di sana, dan mereka pun tak ada kedutaan di sini. Ada di Tel Aviv semua kedutaan yang mengiktiraf negara Israel, kedutaan mereka di sana. Jadi di sana dibangunkan dengan macam-macam teknologi yang hebat dekat Tel Aviv sana. Tapi start 2017, Trump mengumumkan bahawa Jerusalem sebagai ibu negeri kepada Israel. Maka pakat-pakatlah mereka mula memodernkan kawasan Jerusalem bermula tahun 2017. Dan sikit demi sikit banyak orang kata kedutaan berpindah daripada Tel Aviv pergi ke Jerusalem. Dan ketika kita duk sibuk dengan corona ni tuan-tuan, ketika kita duk sibuk dengan corona, ketika itu jugalah Amerika dan Israel mereka buat deal dengan banyak negara Arab untuk membuat pengiktirafan kepada mereka. Apa mereka ugut kita tak tahu. Sebab tiba-tiba negara Arab pakat-pakat tunduk kat mereka. Satu demi satu tiba-tiba mengiktiraf. Yang mana memperjuangkan hak Palestin ni sekian lama, tiba-tiba saja mereka iktiraf. Bermula dengan UAE, lepas tu mai Qatar, Kuwait, Sudan dan sebagainya. Satu demi satu negara tiba-tiba mengiktiraf Israel. Ada something wrong somewhere, tuan-tuan. Ada sesuatu yang sedang berlaku, tapi kita disibukkan dengan corona. Inilah cara Dajjal buat kerja. Dia sibukkan kita dengan satu isu, sambil dalam waktu yang sama dia buat kerja dia di belakang. Kita tak perasan. Tapi bagi orang yang cakna ataupun peduli tentang world news ni, berita-berita dunia ni, dia akan nampak. Bahkan corona nak mai pun dia dah nampak dah. Contohnya corona mai 2019, bulan 11 ke bulan 12 macam tu. Hujung-hujung 2019. 2 bulan ke 3 bulan sebelum tu tuan-tuan, blok-blok China, dunia kita ni ada beberapa blok tuan-tuan. Ada yang blok Amerika, ada yang blok China. Macam kita Malaysia negara berkecuali. Kita buat hubungan diplomatik dengan Amerika di barat dan juga negara-negara Eropah, dan juga kita buat hubungan diplomatik dengan timur, China, Rusia apa semua. Jadi kita ambil dua-dua. Barang Amerika pun masuk, barang Eropah pun masuk, barang China pun masuk, panda daripada China pun masuk. Kita buat baik dengan kiri kanan kita. Dan kedua-dua blok ni berebut kita ni nak menguasai. Tapi tetap kita nak jadi negara yang berkecuali. Malaysia ni terkenal sebagai negara yang boleh nego lah. Tapi yang blok China ni, yang betul-betul belah sana saja, mereka kat sana, mereka tak buat hubungan dengan yang belah-belah barat. Rusia, China, Korea, ni North Korea, bukan South Korea. South Korea ni dia ke arah Amerika, North Korea ni dia ke arah negara komunis. Jadi blok China satu, blok Amerika satu. Jadi 2 ke 3 bulan sebelum berlakunya corona tuan-tuan, blok-blok China, negara-negara yang ke arah China, mereka tiba-tiba tuan-tuan borong emas bertan-tan, bukan berapa ratus, beratus-ratus tan. Saya ada dia punya statistik dia, saya simpan.
Sebab saya jual emas tuan. Saya dealer emas. Jadi saya selalu analisis harga emas semasa. Sebab apabila berlaku sesuatu pada dunia, harga emas akan naik turun. Dan kalau sebelum berlaku sesuatu pada dunia pun, harga emas akan berlaku pergolakan. Jadi saya boleh predict, saya boleh macam meramalkan sesuatu akan berlaku apabila saya tengok pada harga emas. Harga emas tu dah elok, tiba-tiba dia naik ataupun tiba-tiba dia turun, bermakna ada sesuatu sedang atau akan berlaku. Jadi 2-3 bulan sebelum tu saya tengok Rusia, Turki, China, North Korea dan beberapa blok China ni depa borong emas beratus-ratus tan. Sampaikan emas tiba-tiba naik, naik macam tu. Lain macam ni. Jadi kami bincang sama-sama kami nak jadi apa ni? Ni sebelum corona kan 2-3 bulan. Tiba-tiba bulan 12 tu outbreak berlaku di Wuhan, China. Dan kebetulan masa tu Chinese New Year dengan apa? Dengan bukan Chinese New Year, apa nama? New Year lah kan? Hujung bulan, hujung tahun kan Chinese New Year, tak silap saya masa tu. Depa pun pakat sebarkan ke Itali, Iran dan beberapa negara, menyebabkan tersebar ke seluruh dunia. Pelancong yang mai daripada China pun mai ke Singapura, Singapura masuk ke Malaysia. Habis tersebar kat tempat kita. Habis kita semua pakat kena SOP pun semua. Mula daripada China. Daripada situlah Trump dia buat kenyataan, dia kata ini dalam dia China. Dia kata ini bukan wabak, ini bukan virus, dia kata ini adalah biomedik punya bioweapon, dia kata. Senjata bio. Ini bukan kita kata. Trump kata dalam sidang media depan orang ramai. Tuan-tuan boleh cek. Saya ada dia punya artikel dia. Masa tu Trump mengeluarkan kenyataan, dia kata ini China punya kerja. Saya faham bila dia cakap China punya kerja, saya faham. Pasal dia ni Presiden Amerika, dia mesti akan cek lebih daripada saya lagi. Saya cek harga emas ya. Depa akan cek Bloomberg, akan cek sana, cek sini, cek saham apa semua. Dia tengok ada perubahan, something wrong somewhere, depa akan hantar perisik di mana-mana, tuan-tuan. Spy Amerika ada di mana-mana. Spy China ada di mana-mana. Spy Rusia ada di mana-mana. Dulu tahun bila tu? Tahun 70-an ke apa? Yang Mahathir berjaya tangkap satu orang spy Melayu kan, tapi dia spy kepada Rusia. Apa nama dia? Sidik apa ada? Ada. Kalau Google ada dia punya gambar dia. Sidik Ghost. Rusia punya spy. Duduk dalam kerajaan. Tapi Mahathir kata tak ada apa maklumat negara yang penting, yang rahsia, yang penting-penting terlepas kat dia. Jadi ada di mana-mana. Takkan mereka duduk sengap saja. Jadi sungguh bila kita tengok naik turun tu akan berlaku sesuatu. Yang ni yang Trump bagi tahu lah. Baik. Jadi berbalik kepada cerita Jerusalem tadi ni, bila 2017 bermulanya Trump kata buat sebagai ibu negara, dan pada tahun 2020 mai corona, dan 2020 ni jugalah Israel dan Amerika ni kes paling tinggi masa tu. Kes paling tinggi di dunia masa tu. Tapi dia punya ligat pergi ke negara-negara Arab untuk tanda tangan peace treaty ataupun orang kata perjanjian damai di antara negara-negara Arab dengan Israel. Ada sesuatu sedang berlaku, tuan-tuan. Kita duk sibuk. Kita pula disibukkan dengan corona apa semua. Jadi fokus kita pada satu berita tu saja. Sedangkan mereka ni sedang membuat persediaan, tuan-tuan. Bagi saya, bila kita mengaji hadis-hadis macam ni, inilah persediaan untuk menyambut Dajjal, tuan-tuan. Dia nak negara-negara sekeliling tu, negara Arab apa semua ni, mengiktiraf Israel dan akan buat satu empire yang besar. Bila negara-negara Arab ni mengiktiraf Israel, makna kata mereka mesti dah ada something, dah kena ugut, tuan-tuan. Orang Arab ni keras. Sama ada kita offer mereka sesuatu yang besar ataupun kita ugut mereka. Dua tu saja boleh deal dengan mereka. Dan saya rasa mereka kena ugut. Orang Israel apa semua ni, mereka ada ugut something kat negara-negara Arab ni. Kemungkinan melibatkan minyak.
Sebab negara-negara Arab ni, mereka ni kaya raya kerana minyak. Boleh je mereka buat perjanjian baru. Kan dulu ada petrodollar, beli minyak menggunakan menggunakan dolar dan sebagainya. Mungkin mereka nak miskinkan negara-negara Arab dengan memperbanyakkan kereta-kereta elektrik. Bila mai kereta-kereta elektrik, industri petrol habis kan? Habis. Mereka boleh buat. Lah ni, tuan-tuan tahu siapa yang paling kaya di dunia? Sebelum ni Bill Gates. Lepas tu Jeff Bezos. Jeff Bezos ni Amazon kan? Amazon. Dan yang terkini, yang paling kaya, nama dia Elon Musk. Tesla punya company. Tesla punya company ni, dia company sains. Dia company yang buat kereta, yang buat spaceship, yang buat kapal terbang apa semua ni. Dan dialah yang banyak mencipta kereta-kereta elektrik. Dan kalau dia sekarang ni menjadi paling kaya, dan dia boleh buka dia punya cawangan dia di seluruh dunia dan menghapuskan kereta-kereta yang lama, habis negara Arab jatuh miskin. Minyak nak jual kat siapa? Faham tak? Jadi mungkin ada ugutan-ugutan seperti itu yang menyebabkan mereka takut, dan mereka pun menerima untuk mengiktiraf Israel. Bila dah mula iktiraf, tuan-tuan faham sendirilah, mereka orang Yahudi dan akan pakat-pakat masuk ke negara Arab. Sebelum ni mereka tak boleh masuk. Orang Yahudi tak boleh masuk ke Arab Saudi, tak boleh masuk ke UAE, tak boleh masuk ke Qatar apa semua, tak boleh. Tapi bila dah buat pengiktirafan macam ni, mereka bebas keluar masuk. Dan mungkin mereka akan pasang sesuatu, mungkin mereka akan buat markas, buat sebagainya di sekeliling negara-negara Arab ni. Dan itu merupakan persediaan untuk menerima Dajjal. Sebab Dajjal ni dia akan datang dan dia akan memimpin daripada Israel, daripada Jerusalem. Dan Imam Mahdi bila dia main nanti, dia akan rampas Jerusalem tu dan akan buat dia punya HQ dia dekat situ. Pusat pemerintahan Imam Mahdi bukan di Mekah, bukan di Madinah. Menurut hadis Nabi SAW, Imam Mahdi akan buat pusat pemerintahan dia, dia punya JPM dia tu, Jabatan Perdana Menteri dia tu, di Palestin, di Masjidil Aqsa. Sebab itulah Dajjal ini, dia buat kerja tuan-tuan secara senyap-senyap. Dia menyorok dan dia hantar dia punya ejen-ejen saja buat kerja. Dia tak keluar. Tetapi apabila Imam Mahdi datang dan merampas Jerusalem daripada kroni-kroni Dajjal, dan dia pun buat pemerintahan dia daripada situ, ketika itu Dajjal akan sangat marah dan dia akan keluar daripada pusat dia punya persembunyian dia. Masa itulah dia akan pi menuju ke Masjidil Aqsa untuk cari Imam Mahdi, nak bunuh dia. Cerita ni kita akan baca nanti. Bila dia sampai dekat Masjidil Aqsa, Imam Mahdi baru nak imamkan solat masa tu. Tapi sebelum Dajjal sampai, Nabi Isa main dulu. Dia sampai dulu ke Masjidil Aqsa, dan Imam Mahdi suruh dia jadi imam. Dia tak mau, dia kata hang lebih layak jadi imam, hang ni umat Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Mahdi pun mengimamkan solat ketika itu. Nabi Isa duduk di belakang dia. Habis saja semayang, Dajjal duduk ada di pintu masjid dah, nak bunuh Imam Mahdi. Garang nak bunuh Imam Mahdi ni. Geram pasal Imam Mahdi merampas Jerusalem daripada Dajjal. Jadi Dajjal ni, dia akan munculkan diri dia ketika betul-betul marah. Dalam satu hadis, ada satu orang laki-laki Yahudi di zaman Rasulullah SAW, nama dia Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni, dia ni keturunan Yahudi, tapi dia masuk Islam. Dan dia semayang apa semua bersama dengan para sahabat. Tetapi ada rumors, ada berita-berita angin yang mengatakan Ibnu Sayyad ni Dajjal. Sebab ciri-ciri dia ada. Dia ni keturunan Yahudi, dia menyamak sebagai orang Islam. Sebab nanti Dajjal bila dia main, dia menyamak sebagai orang Islam kan? Dia mengaku sebagai Nabi Isa, dia menyamak sebagai orang Islam. Dia mungkin akan pakai jubah, pakai serban apa semua. Pasal dia penipu. Dia bukan watak jahat, dia penipu. Dia main sebagai watak baik. Kita ni kena tipu dengan dia. Nampak orang ni baik sikit, oi dia ni bagus. Kita tolong promote.
Hang kata dia dajjal. Siapa? Dia baik ya. Hari-hari bagi bantuan dekat orang. Dia masuk ke celah-celah kampung bagi bantuan dekat orang. Baik dia ni, bagus. Kita viralkan dekat merata tempat. Kita tolong promote yang dajjal itu baik. Kalau dia main nantilah. Sebab dia main sebagai watak yang baik. Nah, jadi apa nama Ibnu Sayyad ni, bila orang duk kata dia ni dajjal apa semua, ada satu orang sahabat, saya tak ingat nama dia apa, dalam satu hadis tu saya baca, dia ni duk tanya kepada Ibnu Sayyad, betul ke hang ni dajjal? Dia duk provoke dia, duk provokasi kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad jadi tak selesa. Lah. Dia kata, awak hang kata aku ni dajjal. Kalau aku ni dajjal, hang tak dengar ke dalam hadis Nabi? Nabi kata dajjal ni tak ada anak. Dia mandul. Dajjal ni mandul kan? Mandul. Tak ada anak. Aku ni anak belebak, dia kata. Daripada situ kita dapat tahu dajjal tu mandul. Sebab ada hadis Nabi mengatakan begitu. Dah tak tahu ke dajjal ni orang kafir? Aku ni semayang sekali dengan apa? Dia cakap lagu tu lah. Lepas tu ada satu orang sahabat lagi, dia pergi tarik sahabat yang duk tanya-tanya tadi. Dia kata, hang tok sah duk provoke dia. Tidakkah kamu tahu bahawa dajjal itu dia akan keluar apabila dia marah? Jadi kalau Ibnu Sayyad ni dajjal, jangan bagi dia marah. Itulah maksud dia. Jadi dajjal ni dia akan bersembunyi je tuan-tuan, dia tak akan keluar, dan dia akan hantar kroni-kroni dia untuk buat kerja. Dia akan hantar kroni-kroni dia untuk buat kerja. Dia akan hantar ke UAE, dia akan hantar ke Malaysia, hantar ke Singapura, hantar ke merata dia punya ejen-ejen dia untuk buat kerja. Dan mereka ni semua akan melaporkan kepada dia. Macam mana mereka berhubung dengan dajjal? Melalui ahli-ahli sihir. Mereka saja yang tahu di mana dajjal tu ada. Mereka akan ada pertemuan sebulan sekali ke, setahun sekali ke, di satu tempat, dan akan buat ritual-ritual tertentu untuk berkomunikasi dengan dajjal. Jadi dajjal ni dia tak keluar kecuali apabila dia sangat marah. Bila dia marah? Bila Imam Mahdi datang dan menaklukkan Jerusalem kembali daripada pemerintahan ejen-ejen dajjal. Sebab itulah Imam Mahdi mai dulu, bukan dajjal. Imam Mahdi mai dulu, kemudian baru dajjal, sebab dia marah. Tapi tuan-tuan, sebelum Imam Mahdi, dajjal yang kecil sudah keluar. Dia dah mai daripada dulu lagi. Sebab dalam hadis Nabi SAW beritahu dajjal itu bukan seorang, sekurang-kurangnya 30. Dalam hadis yang lain 70. Dajjalun kazzabun sab'un. Ada yang kata thalathun, 70 dalam satu riwayat, dalam satu riwayat lain 30. Dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW bagi tahu 4 daripadanya ialah wanita. Dajjal perempuan pun ada. 4 daripadanya. Ini semua dalam hadis belakang. Jadi kita dapat tahu dajjal yang kecil ni mai dulu, dia tolong dajjal yang duk bersembunyi itu buat kerja. Depa ni lah yang duk pi merata, duk bagi iktiraf Israel apa semua, duk buat deal sana sini, yang menguasai ekonomi apa semua, yang buat duit otak itu. Saya dah cerita sikit pasal duit otak. Itu semua anak-anak dajjal yang buat. Tu semua dia punya pengikut-pengikut dia, dajjal yang kecil. Dajjal yang besar tu dia datang selepas Imam Mahdi. Itu kena faham. Sebelum dajjal kecil, ketika Imam Mahdi, selepas barulah dajjal yang besar tu akan datang. Jadi tuan-tuan, muka surat sebelah ni menceritakan tentang pembangunan di kawasan Baitul Maqdis yang sedang berlaku saat ini. 2017 depa dah mula modernkan Baitul Maqdis. 2020 depa dah mula paksa ataupun ugut ataupun rela, saya pun tak tahu, negara-negara Arab di sekeliling untuk mengiktiraf Israel. Lagi beberapa tahun kita tak tahu apa akan berlaku. Kemungkinan besar Amerika akan jatuh dan Israel akan naik sebagai satu kuasa besar yang baru. Pasal apa saya kata Amerika jatuh? Sebab Amerika punya ekonomi sekarang dah sangat nazak. Pada bulan 6 ke bulan 8 tahun lepas, Amerika dah jatuh nombor 2
Sebelum ni Amerika menjadi nombor 1 ekonomi paling kuat di dunia. Beberapa bulan lepas saya baca dalam Business Insider, Amerika dah jatuh nombor 2, China naik nombor 1. China naik nombor 1. Jadi Amerika boleh jatuh pada bila-bila masa. Dulu tuan-tuan, British jadi kuasa paling besar. Tiba-tiba saja dia jatuh, dia turun, Amerika naik. Jadi sejarah akan berulang. Amerika yang selama ni kita duk kata hebat-hebat pun akan jatuh dan akan naik satu kuasa yang besar, satu kuasa besar yang baru. Jadi kemungkinan Amerika akan jatuh dan Israel akan naik sebagai satu kuasa besar, memandangkan sekeliling dia semua dah iktiraf dia. Nah, mereka mungkin akan cuba merasuah kita pula. Indonesia, Malaysia, belah-belah sini belum ada lagi. Belum lagi dengar kata nak mengiktiraf Israel. Tapi belah-belah Timur Tengah ni habis dah. Dan itu juga merupakan petanda Dajjal dah nak datang, tuan-tuan. Imam Mahdi dah nak datang. Pasal apa, tuan-tuan? Dalam hadis menyebutkan tentera yang akan membantu Imam Mahdi itu, Nabi SAW tunjuk ke arah timur. Mai daripada timur. Timur ni mana, tuan-tuan? Timur Madinah. Iaitulah luar daripada Jazirah Arab. Di belah-belah timur, belah India, Pakistan, Afghanistan, orang-orang yang bukan Arab ni. Negara-negara tu masih kerah dengan Israel. Termasuklah Malaysia, Indonesia, majoriti Muslim masih kerah dengan Israel. Dan bila Nabi kata Imam Mahdi punya pemerintahan ni akan diikuti oleh orang-orang timur, tentera-tentera dia datang daripada timur, bermakna yang duduk di sekeliling Israel tu semua pakai iktiraf dah. Iktiraf dah Dajjal ni. Tak boleh harap dah daripada mereka. Tak boleh harap mereka ni nak lawan Dajjal. Mereka pun iktiraf Dajjal. Tuan-tuan faham tak ni? Faham kan? Sebab itulah Nabi bagi tahu, Nabi bagi petunjuk bahawa kebangkitan akan bangkit daripada timur. Di sebelah timur ni yang ramai orang Islam, di belah-belah Afghanistan, Pakistan, yang tu Khurasan dia panggil. Dan juga timur jauh iaitu Malaysia, Indonesia. Jadi bangsa ni saja yang diharapkan akan bangkit untuk melawan Dajjal. Jadi sebab tu kita bagi kuliah cerita pasal Dajjal ni, sebab kemungkinan belah-belah kita ni akan bangkit sebagai satu pemerintahan yang akan diberikan kepada Imam Mahdi. Dan lebih menarik, tuan-tuan, lebih menarik, ketua kita pada hari ini di Malaysia saat ini kebanyakannya ialah Ahlul Bait, iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, raja di Perlis, raja di Terengganu, nah, raja di beberapa buah negeri merupakan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah. Nah, keturunan Rasulullah, tuan. Dan Imam Mahdi pula disebutkan sebagai Ahlul Bait. Satu-satunya pemerintahan Ahlul Bait yang masih ada sehingga ke hari ini ada di 2 tempat saja, tuan-tuan. Yang pertama di Malaysia, yang kedua di Jordan. Jordan tu, King Abdullah tu, dia ialah Ahlul Bait. Dia punya kerajaan disebut sebagai Hashimid Kingdom, iaitu kerajaan Bani Hashim. Dan kerajaan Bani Hashim yang kedua ada di tempat kita. Kerajaan Bani Hashim pertama di Jordan. Jordan tu tanah Syam. Kerajaan Bani Hashim yang kedua di Malaysia. Tuan-tuan nampak tak dia punya hubungan dia? Dan Nabi SAW beritahu Imam Mahdi akan membawa pemerintahan yang terakhir ini di tanah Syam. Dan dalam masa yang sama Nabi SAW beritahu tentera Imam Mahdi ini akan main daripada timur. Faham tak ni? Ada 2 Ahlul Bait punya pemerintahan, Malaysia, Jordan. Dan Nabi SAW bagi tahu Imam Mahdi akan buat pemerintahan HQ dia di Syam. Jordan tu termasuk tanah Syam. Dan Nabi SAW bagi tahu juga tentera Mahdi akan main daripada timur. Dan tentera yang daripada timur tu mungkin, wallahu alam, saya tak kata secara pasti, orang kata apa nak buat ajaran apa, ada. Ni kita analisis hadis Nabi. Menganalisis hadis Nabi. Nabi kata tenteranya datang daripada timur dan pemerintahan Ahlul Bait yang ada ialah di tanah Melayu kita.
Jadi saya tak mau cerita lebih lah pasal benda tu. Ada orang dia jenis suka benda-benda mistik macam ni. Sehari dia kata, betul ustaz, saya jumpa ni lah apalah, dah ada baiat Imam Mahdi, tu merepek dah lah. Siap nak buat jemaah Mahdi lah. Bukan tak ada, berlambak tu kan. Hari tu sampai ada bawa bendera hitam pi Istana Negara. Dia kata, saya lah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Orang Melayu kita kena tangkap macam tu ya. Kan? Pasal dia duk taksub. Dia duk kata, timur ni kita lah. Kita lah, Bani Tamim lah, apa-apa semua kita lah. Tak usah dia buat lagu tu. Ni analisis sahaja. Selebihnya kita tunggu dan lihat lah. Baik. 7.53 dah boleh sembahyang isyraq dah. Kita pun boleh tangguh lah kita punya majlis. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni kita akan masuk keruntuhan kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita pada hari ini untuk mengaji sikit lah, serba sedikit cerita pasal akhir zaman. Khususnya kita lah. Tak ada akhir zaman lagi dah. Kita lah akhir zaman ni. Kita lah akhir zaman. Tak ada akhir zaman lain dah. Segala tanda-tanda yang ditunjukkan tu dah beratus-ratus tanda dah diperlihatkan kepada kita. Jadi suka ataupun tidak, kita kena buat persediaan rohani dan fizikal. Rohani dan fizikal. Jadi alhamdulillah kita boleh tangguh majlis kita tasbih kafarah surah wal as, dan juga kita tutup dengan solat sunat isyraq, sebab disebutkan dalam hadis, siapa yang solat subuh berjemaah kemudian dia duduk di dalam masjid mengingati Allah, berzikir, mengingati Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, Allah bagi pahala kepada dia seolah-olah dia buat haji dan umrah. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi jom pakat-pakat kita pergi buat haji. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.